Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya akan membaiki sebuah purifier water system yang mengalami kerosakan air panas tak keluar dan juga bocor pada bahagian belakang purifier ni. Jadi mungkin saluran air, pipe-pipe airnya yang telah bocor ataupun telah rosak. Jadi tuan-tuan, di belakang tu kita lihat sekarang ni airnya keluar melalui saluran yang saya pun tak pasti lagi, saya pun tak nampak. Jadi kita akan buka nanti, baru kita akan lihat dan cek satu persatu apakah masalah yang dihadapi oleh mesin ini. Okey, air tadi tak keluar melalui pipe warna merah tu, iaitu pipe yang mengandungi air panas. Kita cabut dulu. Kita lihat nampaknya telah terputus dengan saluran yang ada di dalam mesin ini. Okey, sekarang saya akan buka dan lihat dulu apakah komponen-komponen yang rosak. Jadi kita dapati bahawa setelah diperiksa, dapati bahawa pipe tu telah pun merekah dan juga telah putus lah. Jadi yang menyebabkan saluran itu tidak boleh mengalirkan air keluar. Okey, itu sebab pipe yang bersambung dengan saluran pipe yang bersambung dengan kepala pipe di luar tu telah pun terputus yang tadi ni ya. Okey. Okey. Saluran pipe tersebut telah pun putus dan merekah kerana ianya panas telah lama digunakan. Jadi pipe itu lama-lama tak tahan lah kerana terkena air panas yang bersambung dengan pipe warna merah ni. Jadi kita akan gantilah. Jadi saya rasa nak buat modified saja, sebab nak beli pun sikit sangat. So saya akan modified menggunakan pipe air biasa lah. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Okey, saya akan cuba untuk menggantikan saluran pipe original yang telah rosak itu dengan menggunakan pipe air biasa dan disambung dengan pipe yang berwarna merah tersebut. Kepala pipe yang berwarna merah ni. Okey ya. Jadi yang kepala pipe ni pun dah rosak dah, yang patah dah. Jadi banyaklah yang perlu dimodified. Kalau kita nak beli pun lambatlah, sebab purifier ni nak digunakan dengan cepat. So bahagian ini yang saya akan guna pipe biasa. Okey, saya akan potong dulu, saya akan buang dulu yang ni, yang original ni. Okey, buang. Saya akan buang yang ni. So saya ambil pipe yang saya dah potong tadi. Itu pipe ni. Okey, saya potong sama panjang tu. Okey, tak perlu menggunakan yang original. Saya masukkan di situ. Okey, pipe biasa tu, pipe air biasa tu, yang kita potong yang lama-lama tu, 1 sen pun tak kena. Okey. Okey, saya akan potong sikit lagi. Tadi ni dia agak ni tak begitu nak ketat. Okey, saya buang yang itu. Okey, nanti saya sambung semula. Yang bahagian ni pun rosak juga. Pipe ni pun, bahagian ni pun rosak juga. Jadi semuanya saya kena modify. Itu sebab tadi yang menyebabkan bocor tu ialah bahagian ni. Bahagian ni, pipe ni. Pipe ni sedang merekah dan juga telah putus juga. Okey, jadi dua ni masalah. Itu pipe yang tergantung sikit tu, itu pun dah putus kerana panas. Pipe yang menyambung dengan kepala pipe pun dah putus. Jadi lambat sikit lah nak buat ni. Tu saya masukkan pipe ini semula. Tengok. Ini pipe asal. Pipe asal tadi. Nak masuk pun dah tak boleh dah. Dah putus dah. Jadi kita akan cubalah nanti dengan menggunakan pipe air biasa. Okey. Ini saya cuba-cuba dululah kalau boleh selamatkan yang original ni. Okey. Tapi nampak gayanya tak begitu nak sesuai balik lah, walaupun telah ubah ke sana ke sini. Okey, saya akan menggunakan pipe ni, pipe air lama ni. Okey,
pipe dipilih biasa. Okey, saya sambung dulu. Kita lihat ngam tak. Okey, boleh masuk tu. Okey, saya pusing-pusing sikit supaya dia ketat. Dan sekarang saya akan sambung pula dengan kepala pipe yang berwarna merah ni. Okey. Sekejap lagi saya akan pasang. Okey. Okey, sekarang saya akan pasang kepala pipe dengan pipe layer lama yang saya modify tadi. Itu saya letakkan skru supaya dia kuat. Okey. Sambungkan supaya air nanti tak keluar, tak bocor. Okey. Saya tekan supaya kuat. Okey. Perlahan-perlahan. Buat kerja repair ni kena sabar. Dan juga kena perlu letakkan di tempat yang sesuai, yang sepatutnya diletakkan dan perlu diketatkan. Saya akan menggunakan plastik pengikat tu. Apa orang sebut saya pun dah lupa. Cable tie. Okey, cable tie. Kalau ni dah tua-tua orang lupa. Cable tie. Okey, saya akan ketat dengan plier. Di sebelah tu pula. Okey. Di sebelah tu kita akan ketatkan juga. Okey. Okey, tuan-tuan boleh nampak tu pipe air lama yang saya sambungkan dengan kepala pipe merah tu. Sementara saya nak cari satu lagi kabel tie yang akan diikat di sebelah yang satu lagi. Okey, sekarang saya ikat yang ni supaya kedua-dua belahnya ketat, diikat dengan kabel tie tersebut. Saya akan ketatkan dengan plier. Okey, selesai yang itu. Okey, sekarang setelah selesai yang tu, saya akan tutup cover ni. Saya sambung dulu pipe-pipe yang terdapat dalam tu supaya tak bocor. Okey, yang sebelah kanan tu itu merupakan tabung air yang sejuk. Dan sebelah kiri tu tabung air yang panas. Okey, kita tutup ketat dulu supaya kita nak test adakah yang tadi ni boleh beroperasi dengan baik. Okey. Okey, saya masukkan yang penutup itu pula. Ini merupakan alas dia lah yang menutup lubang itu. Dan di atas tu kita akan letak tangki air. Kita akan tunggang masuk tangki air di situ. Jadi supaya air akan masuk ke dalam sistem purifier ni. Okey, sekarang sudah selesai yang tu. Okey, kita test sekarang. Tunggang masuk. Kita tunggu air turun. Kita tengok. Okey. Dengar sopak air keluar lagi kat belakang tu. Okey. Okey. Nampak situ air masih lagi keluar di belakang. Oh ya, tadi saya lupa untuk baiki untuk ni modify saluran air yang kedua tu. Okey, sekarang saya akan buka balik lah. Okey. Saya cek semula. Tu yang di sebelah kiri tu tadi juga terputus, lupa. Jadi kita perlu modify jugalah. Macam mana nak buat? Yang penting kita tak beli apa-apa lah. Yang ni kecil saja ni, mudah saja. Kita yang buat dia, semua boleh buat lah. Okay, yang penting kita kreatif bagaimana untuk membaki alat-alat elektronik ni. Kadang-kadang kita boleh pindah sana, pindah sini lah alat-alat komponennya tu. Bahagian ni pun nampak longgar dan sebagainya. Jadi kita mungkin akan modify juga. Okey Okey, saluran air ni pun nampaknya tak boleh digunakan lagi lah. Kerana sudah pun rosak. Jadi saya ingat yang ini pun saya akan modify dengan menggunakan pipe air lama ya, seperti yang di bahagian bawah tadi. Jadi tak perlu beli lah. Sebab kita nak pakai balik penapis air ni dengan segera. Jadi kalau nak beli pun banyak hari ya. Kita perlu order dan sebagainya. Pun tak tahu ada ke tak ada. Jadi saya hanya akan gunakan apa yang ada sajalah. Itu yang saya kata tadi ni. Kita nak repair ni kita kena ada kreativiti.
Sebab kadang-kadang kita boleh menggunakan bahan yang sedia ada, seperti pipe ni. Saya akan masukkan bahagian yang telah terpotong tadi dalam pipe ni supaya dia ketat. Tapi yang mainnya saya ambil ni pipe air yang biasa lah. Jadi untuk mengetatkannya saya menggunakan yang originalnya. Jadi yang penting dia boleh lekat dengan baik dan air tak keluar lagi, dan saluran air dapat masuk dalam tangki itu dengan mudah dan tak bocor. Tadi ni setelah saya modify yang pertama tadi, saya terlupa ada lagi bahagian-bahagian lain yang perlu dimodify dan menggunakan pipe yang lama. Jadi sekarang ni bukan dua masalah lah bagi mesin penapis air ni, ada 3 masalah. Pertamanya pada bahagian kepala tadi, saluran. Yang kedua pada bahagian tangki air sejuk ni, yang sekarang yang saya sedang buat ni. Okey, sekarang ni saya akan masukkan yang lama dan akan ketatkan menggunakan pipe air yang sedia ada itu. Okey. Saya buat pelan-pelan. Okey, saya masukkan situ dulu dan masukkan dia. Okey. Supaya ketat, dan kita ukur ngam-ngam lah dengan yang originalnya kepanjangan saluran air ni, supaya tidak menyebabkan penutup itu renggang nanti apabila kita tutup. Okey, saya akan masukkan yang original ke dalamnya supaya ianya lebih ketat dan membolehkan air itu ni masuk ke dalam tangki tanpa bocor. Okey, setelah kita potong ngam-ngam dengan bahagian tersebut, sekarang kita akan masukkan kepada bahagian di atas tu, dan kita akan sambung dengan tangki air sejuk tu. Okey. Kita pastikan ianya saluran pipe lain pun akan masuk juga supaya tak berlaku kebocoran. Kalau misalnya kita terlupa masukkan saluran air, nanti air tak akan masuk ke dalam tangki dan bocor pada bahagian belakang tu. Okey, setelah tadi saya sudah buat yang bahagian tangki air yang sejuk tu, sekarang saya akan lihat pula pada bahagian air overflow ni. Yang ini juga telah putus kerana panas, dan saya akan menggunakan pipe yang kecil lah nanti yang akan menyambungkan dengan pada bahagian tangki air panas tersebut. Jadi saya akan menggunakan pipe ni, saya masukkan ke dalam saluran tersebut. Pipe ni agak kecil, jadi kita sambungkan saja, kita modify saja di sini, tanpa menggunakan yang original yang tadi, yang tak boleh. Kita hanya menggunakan pada bahagian yang terputus tu. Saya akan sambungkan semula bahagian tersebut dan terus menyambung kepada bahagian tangki air yang terdapat di bawah tu. Jadi oleh kerana pipe ini kecil, maka agak ketat lah untuk kita masukkan. Kalau bangunan pun saya akan ubah sesuai lah. Okey. Yang bahagian original pada bahagian atas tu saya akan masukkan di pada bahagian bawah. Yang di atas tu saya terus masukkan saja pipe yang kecil ni. Okey, sekarang ni saya akan masukkan pada bahagian yang bawah ni, dan saya akan ukur berapakah kepanjangan pipe ini diperlukan untuk menyambungkan kedua-dua bahagian tersebut, supaya tak terlalu panjang pipe yang kecil ni. Jadi saya akan potong ngam-ngam saja. Okey. Dan sekarang saya akan sambungkan pada bahagian saluran air yang pada bahagian di atas tersebut. Okey, Okey, buat pelan-pelan. Kita lihat. Okey, masukkan dulu tangki itu. Okey, sekarang kita juluk masuk ke dalam bahagian saluran yang pada asalnya tadi dia punya pipe tu agak besar sikit. Sekarang ni dia kecil sikit. Jadi dia agak ketat lah, dan lebih ni ketat lebih bagus lah. Jadi air tak boleh masuk, tak boleh bocor. Okey. Okey, agak
agak ni sukar sikit nak masukkan kerana kecil, tapi tak apalah, saya akan tolak perlahan-lahan ke bahagian tersebut. Harap-harap pipe ni boleh digunakan lah, kalau tidak terpaksa beli baru pula. Dan ini pipe yang sudah sedia ada pada saya, jadi saya hanya buat modify sikit saja. Sebab kalau nak beli pipe dia tu lambat juga nak sampal. Okey, sekarang sudah boleh. Okey, sekarang saya akan sambung pelan-pelan. Agak sukar sikit kerana kecil, jadi perlu buat dengan teliti ya. Okey, cuba masuk tengok pada bahagian di tangki air tu. Okey, saya akan tekan supaya ketat. Seterusnya saya masukkan yang saya modify yang tadi tu. Okey, yang juga putus. Okey, yang pipe air kecil tu sudah pun ketat dan sudah boleh masuk. Okey, saya perketatkan bahagian yang menyambungkan kepala air dengan tangki tersebut. Saya nak pastikan supaya ketat . Saya nak ketatkan sikit lagi, masukkan dengan bahagian kepala air. Kepala air panas, ketatkan. Okey, sambung pada bahagian luar. Yang tadi ni masuk tak begitu cantik. Okey, sekarang saya masukkan semua saluran yang telah dimodify. Jadi ada 1, 2, 3, 4 bahagian yang saya modify, bukan 2. Saya ingatkan 2 saja kerosakan, tapi sebenarnya ada 4 kerosakan pipe air pada bahagian mesin ini. Itu sebab air tak keluar dan air bocor. Okey, sekarang sudah siap. Saya akan tutup semula penapis air ni ataupun purifier water system ni. Okey, masukkan cover yang bahagian atas tu. Perlu masuk dengan teliti supaya betul-betul masuk slotnya dan bahagian tersebut rapat, serapat-rapatnya sebelum kita masukkan tong air. Sekarang ni saya akan isi air dulu, kemudian sekarang saya masukkan air supaya kita cuba tengok adakah air sudah keluar dan tidak lagi berlaku kebocoran. Okey, kita cek dulu pada bahagian belakang. Kita lihat sekarang ni tak ada lagi dengar air bocor. Maksudnya saluran yang kita modify tadi telah berjaya. Okey, saya masukkan air pada bahagian atas tu untuk kita test, untuk uji tengok bahagian belakang itu sempurna atau tak sempurna. Okey, sekarang ni bahagian belakang sudah sempurna, tak ada lagi air yang bocor. Jadi selesailah saya membaiki sistem penapis air ni. Sekarang ni semuanya telah pun lancar. Okey, bahagian belakang sudah pun tak bocor, dan pada bahagian depan sekarang ni kita cuba uji air keluar tak. Okey, kita tengok sekarang ni, ya, air sudah pun keluar dan panas. Jadi selesailah masalah ni. Okey, kita lihat bahawa air pun sudah keluar dengan cantik sekali. Okey, selesai tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan berminat untuk membaiki ataupun DIY sendiri alat-alat elektronik dan alat elektrik di rumah, bolehlah melayari My Hobby Channel. Sekian, terima kasih.